Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati dan dikasihi semua ibu bapa, anak-anak sekolah rendah Islam Al-Amin Paya Besar, para muallim dan muallimah, anak-anak sekolah rendah Islam Al-Amin Paya Besar yang saya kasih dan saya sayangi, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sekali lagi bersua dalam ruangan, dalam program mingguan yang telah disusun oleh pihak sekolah untuk sama-sama kita mengisi masa-masa di sepanjang bulan Ramadan ini dengan ilmu yang memberikan manfaat kepada kita bersama. Dan alhamdulillah, ibu bapa, guru-guru serta anak sekalian, kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan pada tahun ini, dan kita sedang berada di bulan Ramadan walaupun telah berada di peringkat hujung daripada Ramadan itu. Walaupun begitu, kita masih lagi mempunyai kesempatan dalam beberapa hari saja lagi untuk kita terus melaksanakan amal-amal soleh kita, kebaikan-kebaikan yang digalakkan untuk kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Sebagaimana yang sabit di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa, guru-guru serta anak-anak didik sekolah Islam Al-Amin Paya Besar, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam suasana PKPB dan COVID-19. Dan mungkin selepas ini akan berlaku norma baru dalam institusi pendidikan yang kita perlu sesuaikan dengan suasana-suasana yang ada ini. Dan mungkin ada di sana sini berapa pengubahsuaian di peringkat pendidikan, sama ada pendidikan sekolah biasa maupun pendidikan di peringkat sekolah swasta dalam menangani isu yang sedang kita hadapi bersama ini. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mendoakan dan mengharapkan supaya semua anak-anak didik kita di Sekolah Islam Al-Amin dapat istiqamah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan ini, dan ianya sangat memerlukan kepada bimbingan, semangat, motivasi yang diberikan oleh para ibu bapa kepada anak-anak kita. InsyaAllah dalam ruangan pada tengah hari ini, saya suka untuk membicarakan satu tajuk, iaitulah kembali kepada fitrah. Kalau kita melihat kepada persoalan fitrah ini, di sana di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi SAW ada menyebutkan tentang fitrah. Kita ambil di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30. Firman Allah Subhanahu wa taala, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Yang maksudnya, maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh daripada kesesatan, agama yang hanif, agama yang bersih, agama yang suci. Fitrah Allah yang menciptakan manusia untuk menerimanya
tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum ayat 30, membicarakan tentang fitrah. Dan di sana dalam sebuah hadis yang terkenal, yang masyhur, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya, maksudnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Fa abawahu, maka kedua bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Jadi daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Ar-Rum tadi ayat 30 dan hadis yang kita bicarakan sebutkan tadi, kita dapat membuat kesimpulan bahawa fitrah itu bermaksud yang pertamanya kembali kepada sifat asal manusia. Kembali kepada sifat asal manusia yang bersih, yang suci. Ya. Dengan fitrah asal bagi dirinya. Manusia yang bersih, yang suci, ya, sebagaimana kanak-kanak yang baru lahir. Sebagaimana kain yang putih bersih. Itu satu daripada makna fitrah. Kemudian yang keduanya, makna fitrah juga ialah kembali kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fitrah yang kita maksudkan, yang nak kita bincangkan pada tengah hari ini, dia membawa dua maksud. Yang pertama, maksud suci bersih. Ya, suci bersih. Sebagaimana kanak-kanak yang baru lahir, tidak berdosa. Dan yang keduanya, fitrah dalam erti kata ialah mengembalikan hidup kita ini kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Jadi daripada kedua-dua makna fitrah ini, maka bila kita membincangkan tentang persoalan Ramadan, persoalan puasa, persoalan hari raya yang hanya beberapa hari saja lagi, dia membawa maksud dan membawa makna yang tersendiri. Di mana madrasah Ramadan yang sedang kita lalui ini, yang sudah sampai ke penghujungnya tanpa kita sedari, sebenarnya mendidik manusia kepada fitrah yang sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi. Mendidik manusia kepada yang menjadi atau mempunyai fitrah dalam erti kata suci bersih dirinya. Dalam hal ini, muslimin muslimat, ibu bapa yang dikasihi dan anak-anak yang disayangi, mudirah, muallim-muallimah Sekolah Islam Al-Amin Pai Besar, daripada Ramadan ini kita dapat simpulkan bahawa Ramadan membentuk manusia di sudut fitrah yang suci bersih tadi. Bagaimana? Di sepanjang bulan Ramadan, ataupun bulan Ramadan itu sendiri dikenali dengan Syahrul Maghfirah, Syahrul Najah. Syahrul Maghfirah maksudnya ialah bulan keampunan. Syahrul Najah maksudnya bulan pembebasan daripada api neraka. Bulan kejayaan. Bulan dibebaskan manusia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dalam di sepanjang bulan Ramadan ini kita diajar oleh Rasulullah dengan berdoa
Di antara doa yang masyhur ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun. Kau suka untuk mengampuni dosa hamba-hambamu. Dan fa'fu anni, maka ampunilah akan dosa itu. Maknanya tema dan isu utama di sepanjang bulan Ramadan, lebih-lebih lagi 10 malam yang terakhir, sepanjang terakhir bulan Ramadan, temanya adalah tema maghfirah, tema keampunan. Ya. Dan kita lihat muslimin muslimat sekalian, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah. Maksudnya, rugilah orang yang bila masuk Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu sebelum dosa-dosanya diampunkan. Maknanya, Islam menyuruh sangat untuk kita ni di sepanjang bulan Ramadan ini memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa. Sehingga orang yang berlalunya Ramadan, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, maka dia adalah orang yang rugi. Dan bukan itu saja, kebaikan-kebaikan yang dilakukan, ya, dan kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, kelebihannya khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya, isunya di sini, temanya di sini ialah nak melahirkan seorang insan, seorang mukmin yang dosanya diampunkan oleh Allah. Mengharap supaya dosa kita diampunkan oleh Allah. Berdoa sungguh-sungguh supaya dosa kita diampunkan oleh Allah. Muslimin muslimat sekalian, cuba kita bayangkan, ketika mana seorang mukmin itu menghabiskan Ramadannya dalam keadaan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Ya. Dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia kembali kepada fitrahnya yang asal, iaitu tidak berdosa. Ini yang sedang kita usahakan, supaya dosa kita diampunkan oleh Allah dengan doa kita, dengan munajat kita, dengan rayuan kita. Ya. Cuba kita bayangkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, dia kata, ketika berbuka, dia kata, ketika berbuka, di antara doa yang aku sebut, yang aku panjatkan kepada Allah, ialah Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Wahai Tuhan yang begitu luas, yang maha luas keampunannya, ighfirli, maka ampunilah aku, ampunilah dosaku. Ya. Cuba kita bayangkan. Maknanya, seorang mukmin itu, apabila Ramadannya menjadikan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlalunya Ramadan yang hanya beberapa hari saja lagi, bermakna dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan suci, bersih, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia kembali kepada fitrah asalnya, tidak berdosa kepada Allah. Cuma satu perkara yang perlu kita ingat, bahawa setelah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan berlalunya Ramadan, kita kembali kepada fitrah suci bersih. Jangan pula fitrah itu kita kotori semula dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditegah oleh Allah. Yang kedua, kembali fitrah dalam maksud pengabdian kita kepada Allah. Ya, pengabdian kita kepada Allah. Sepanjang bulan Ramadan ini, kita dilatih oleh Islam untuk memperbanyakkan ibadah, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, dalam erti kata, meningkatkan hubungan kita dengan Allah, ya, bahawa fitrah kita, fitrah sebagai seorang hamba,
fitrah sebagai seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Maka kita kembali diri kita dengan Ramadan ini untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya. Selepas daripada Ramadan nanti juga kita teruskan hidup kita yang telah kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan ini dalam suasana kita menegakkan, mengembalikan diri kita kepada fitrah pengabdian yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat Al-Quran menyebutkan ketika membicarakan tentang Ramadan ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kamu jadi hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan yang kamu dapati di sepanjang bulan Ramadan. Dengan ibadah salat tarawih, dengan ibadah salat witirnya, dengan ibadah tilawah. Ibadah-ibadah ini ibadah yang nak mengembalikan kita kepada Allah, mengembalikan fitrah kita kepada Allah. Maka fitrah ini jangan selepas berlalunya Ramadan ia berkurangan. Jangan kita khatam Quran di bulan Ramadan saja. Selepas daripada Ramadan kita tinggalkan Quran itu. Jangan salat witir hanya kita tunaikan di sepanjang bulan Ramadan saja. Selepas daripada Ramadan kita tinggalkan witir itu. Jangan di bulan Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk solat duha sebagai contoh. Tetapi bila berlalunya Ramadan, solat duha kita tinggalkan. Bermakna, kalau itulah yang berlaku, kita tidak mengembalikan diri kita kepada fitrah kita sebagai hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan kita dididik dengan sedekah. Kita kekalkan sedekah itu selepas daripada Ramadan. Kita kembalikan diri kita dan mengambil tema kembali kepada fitrah bulan Ramadan ini. Kita terus mengamalkan, melaksanakan segala yang telah kita buat di sepanjang bulan Ramadan ini pada bulan-bulan yang lain, supaya kita terus kuat, supaya kita terus mendapat kekuatan daripada Allah, pimpinan daripada Allah, bimbingan daripada Allah. Ini yang kita nak lahirkan. Ini yang nak kita fahamkan. Bila kita membicarakan tentang kembali kepada fitrah. Kembali kepada menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya dalam kehidupan kita. Di sepanjang bulan Ramadan, kita berdoa. Malamnya berdoa, siangnya berdoa, waktu petang sebelum berbukanya berdoa. Kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi jangan pula dengan berlalunya Ramadan, doa kita makin kita lupa. Jarang-jarang berdoa, kadang-kadang berdoa. Bermakna kita tidak kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Sedangkan madrasah Ramadan mendidik kita untuk kembali kepada fitrah kita yang sebenar, iaitulah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sepanjang bulan Ramadan ini juga kita lipat gandakan doa kita. Berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Berdoa kepada Allah supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada mu'alim-mu'alimah di Seri Al-Amin untuk mendidik anak-anak kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada lembaga pengurus dan lembaga pemegang amanah sekolah ini untuk mereka melakukan projek-projek pembinaan dan sebagainya, dan kita sokong dan dokong bersama supaya sekolah ini dapat menyediakan
kondisi yang sesuai, yang kondusif untuk anak-anak kita belajar. Perbanyakkan doa kepada Allah di sepanjang bulan Ramadan ini. Muslimin, muslimat, ibu bapa, muallim, muallimah dan anak-anak Seri Al-Amin yang saya kasih dan saya sayangi sekalian. Sebagai mengakhiri perbincangan bahawa dalam suasana kita kembali kepada fitrah ini. Kembali kepada fitrah ini dalam erti kata, jangan pula kita kotori fitrah kita yang telah bersih, dibersihkan oleh Allah dengan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa kita. Kita kotori pula jiwa kita, hati kita, diri kita ini dengan mungkir janji sebagai contoh. Sedangkan di sepanjang Ramadan, kita dididik oleh Allah supaya menepati janji. Janji, contoh waktu berbuka, contoh waktu bersahur, waktu bersahur, kita tepati. Kita tepati masa bersahurnya, waktu masa berbukanya. Maka kalaulah kita didik untuk menepati masa, kenapa kita tak boleh di luar daripada Ramadan menepati janji, menepati masa kita? Jadi kalaulah di sepanjang bulan Ramadan kita boleh menepati masa, menepati janji, di luar daripada Ramadan kita tak boleh menepati masa dan janji, bermakna kita telah keluar daripada fitrah kita yang dikehendaki oleh Allah. Ini di antara. Kita janganlah setelah kita berada dalam suasana fitrah bersih ini dan ketaatan kepada Allah sepanjang bulan Ramadan ini, tiba-tiba kita kotori selepas daripada Ramadan dengan khianat kepada amanah yang diberikan kepada kita. Rasuah, memutuskan silaturahim, berkata kotor dan sebagainya. Jangan kita lakukan perkara ini, kerana dia mengotori fitrah kita. Dia menjatuhkan ataupun menjadikan fitrah kita fitrah yang sudah dicemari dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di kesempatan Ramadan ini dan di akhir-akhir daripada Ramadan ini, kita meletakkan satu keazaman dalam diri kita, dalam hati kita, untuk kita berpegang, menghayati dan kita kata menyayangi fitrah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, kembalikan kepada kita. Fitrah di sudut dosa kita diampunkan oleh Allah dan sebagainya. Fitrah di sudut Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menjadi hamba Allah. Maka jangan selepas daripada Ramadan kita kotorinya dengan benda-benda yang lain, benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Maka syukurilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah fitrah yang diberikan kepada kita, dan kita dalam suasana, dalam keadaan, dalam situasi sedang kembali kepada fitrah kita yang sebenar sebagai hamba Allah, fitrah suci bersih daripada dosa dan maksiat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan menjadi perisai kepada kita untuk kita lalui hidup kita 11 bulan yang lain yang akan datang dalam suasana kita menjaga fitrah kita, menjaga diri kita sebagai hamba Allah, dan menjaga diri kita daripada melakukan dosa setelah kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya Ramadan pada tahun ini. Dan kita dalam beberapa hari saja lagi kita masih lagi berdoa supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, supaya mudah-mudahan dosa kita bersih daripada diri kita, bersih daripada dosa, dan kita keluar daripada Ramadan dalam suasana bersih daripada dosa, dan kita mendapat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, ibu bapa, muallim, muallimah serta anak-anak yang dikasihi Seri Al-Amin Paya Besar, saya mendoakan supaya kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini memberikan sesuatu yang sangat tinggi ertinya buat kita. PKP dan COVID-19 memberikan pengajaran yang sangat baik bagi kita, sangat indah bagi kita,
untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghayati dan memahami akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat, yang sangat tinggi itu. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama menjadi orang-orang yang memakmurkan institusi pendidikan Sidi Al-Amin. Ya, sama ada lembaga pemegang amanahnya, lembaga pengurus sekolahnya, guru-gurunya, ibu bapa je dan anak-anak kita semua adalah ibarat satu keluarga. Untuk sama-sama kita mengimarahkan pusat pendidikan Islam Al-Amin supaya pusat pendidikan Islam Al-Amin ini ataupun sekolah Islam Al-Amin dapat melahirkan anak-anak kita yang soleh dan solehah, yang berakhlak dan akhlak yang mulia, yang satu masa nanti akan menjadi pemimpin kepada umat Islam yang lebih luas dan lebih ramai lagi. Jadi sekali itulah tazkirah saya pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada di sana kebaikan daripadanya. Yang lemah dan yang buruk itu adalah daripada kelemahan keburukan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita bersama, dan Allah Ta'ala meletakkan kita di kalangan orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keluar daripada Ramadan, keluar sebagai seorang yang bersih daripada dosa-dosa kita, diampunkan oleh akan dosa-dosa kita. Dan saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua guru, semua ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan. Jadi sekadar itu untuk tengah hari ini. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah, yang kurang daripada kekurangan saya sendiri. Saya